Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. MAS jangkakan pertumbuhan ekonomi Singapura akan lebih perlahan pada separuh kedua tahun ini ekoran ketidaktentuan berhubung tarif Trump. Dua daripada 25 gerabak kereta api baharu yang lebih selesa mula diperkenalkan bagi sistem LRT Sengkang Punggol. Dan sempena sambutan ulang tahunnya yang ke-100, Masjid Al-Huda umumkan inisiatif sediakan pendidikan agama percuma demi manfaatkan masyarakat. Salam sejahtera. Penguasa Kewangan Singapura MAS menjangkakan pertumbuhan ekonomi lebih perlahan bagi Singapura dalam separuh kedua tahun ini. Ekoran ketidaktentuan berhubung tarif. Bank Pusat Singapura itu membuat penilaian demikian walaupun ia mencatat prestasi lebih baik dalam tahun kewangan lalu, iaitu untung bersih sebanyak 19.7 bilion dolar. Ini merupakan keuntungan tertinggi diraihnya sejak tahun 2018. Ia juga peningkatan lebih tinggi berbanding untung bersih 3.8 bilion dolar yang dicatatnya tahun lalu. Prestasi positif itu sebahagian besarnya ekoran pulangan yang sihat daripada pelaburan-pelaburannya. Aset-aset yang dikendalikan MAS berkembang 12.2% untuk melepasi 6 trilion dolar buat pertama kalinya. Tahun lalu juga sektor kewangan berkembang dengan sebanyak 6.8%. Ini lebih seganda lebih tinggi berbanding pertumbuhan 3.1% pada tahun 2023. Bagaimanapun, ekoran ketidaktentuan global, MAS tidak menjangkakan pertumbuhan lebih sihat itu akan berterusan tahun ini bagi sektor kewangan. Untuk kekal bersaing, MAS sedang menggiatkan penggunaan kecerdasan buatan AI bagi institusi kewangan menerusi inisiatif seperti Pathfinder. Pathfinder membantu dengan memberi sumber kepada syarikat-syarikat agar mula dan meluaskan penggunaan AI. Kemudahan pengilangan baharu Collins Aerospace dijangka meningkatkan kapasiti pengeluarannya sebanyak seganda menjelang tahun 2033. Langkah itu akan membantu memperkukuh kedudukan Singapura sebagai sebuah hub udara utama dengan keupayaan pengilangan canggih. Kilang di Taman Aerospace Seletar itu dijangka siap menjelang tahun 2027 dan menelan belanja sekitar 320 juta dolar. Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong berkata, penting untuk Singapura kekal berdaya saing sebagai sebuah hub pengilangan canggih. Ini terutama sekali sedang teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan automasi membentuk semula industri tersebut. Kemudahan baharu itu akan menghasilkan gear yang kompleks dalam enjin dan sistem kuasa tenaga yang digunakan dalam pesawat moden. Kilang ini sekaligus meluaskan lagi keupayaan logi sedia adanya di Bedok. Kemudahan itu juga akan dilengkapi dengan ciri-ciri pengilangan bijak yang memanfaatkan automasi dan sensor canggih bagi meningkatkan kecekapan dan fleksibiliti dalam proses pengilangannya. We do not set out to compete on cost alone. Instead, we differentiate ourselves through our emphasis on quality, innovation, reliability, and long-term value. We will build strong industry ecosystems that integrate R&D, advanced manufacturing, and skilled talent to support global companies like Collins to establish best-in-class facilities here in Singapore. Perdana Menteri Timor Leste Janana Gusmao memuji Singapura sebagai negara contoh di tengah-tengah dunia yang semakin bergolak dan tidak menentu sekarang. Beliau memuji komitmen Singapura terhadap perpaduan sosial dan mengimbangi hubungan dua hala tanpa menjejas prinsipnya. Encik Gusmao yang kini dalam rangka lawatan rasminya ke Singapura berkata demikian semasa menyampaikan ceramah awam anjuran Sekolah Pengajian Antarabangsa S. Rajaratnam RSIS. Singapore itself offers a powerful example. As a small state,
in a complex region. It has navigated well in this divided world with clarity and skill, balancing relationship without compromising its interests and principles. Singapore also offers a unique example of national development, building a modern, high-income economy through strategic leadership, long-term vision, and a deep commitment to social cohesion. 5 negara anggota ASEAN termasuk Singapura meraih manfaat daripada perjanjian perkongsian data mengenai keselamatan penerbangan. Negara-negara itu berkongsi 7,000 laporan sesama mereka. Ini termasuk insiden seperti serangan burung dan pergolakan udara yang teruk. Inisiatif 3 tahun ini bertujuan untuk mengesan dan menangani isu-isu dan trend keselamatan dengan lebih baik. Hasil-hasil ini diumumkan di sidang puncak keselamatan penerbangan yang diadakan di Singapura. Acara 3 hari ini dihadiri lebih 500 pemimpin industri, pakar dan pengawal selia. Berucap di acara tersebut, Menteri Negara Kanan bagi Pengangkutan Sun Xueling menarik perhatian tentang beberapa kemalangan dan insiden global pada tahun lalu. Beliau menambah para delegasi berpeluang membincangkan isu-isu keselamatan yang sedang muncul. Ensuring aviation safety requires strong partnerships and collective action. Collaboration across governments, industry and international organizations will be increasingly vital in managing cross-border safety issues. And it's only through open sharing, mutual learning and strong collaboration that we can continuously strengthen aviation safety and tackle emerging risks. Saudara, jika anda pengguna LRT di Punggol dan Sengkang, perjalanan anda dijangka lebih selesa lagi dengan pengenalan 2 kereta api baru bermula hari ini. Antara lain, ia menawarkan sistem hawa dingin dan pencahayaan lebih baik bagi pengguna serta tempat duduk lebih ergonomik. Dua kereta api ini adalah antara 25 yang akan diperkenalkan secara berperingkat-peringkat antara sekarang hingga tahun 2028. Setiap kereta api mempunyai 2 gerabak dan boleh memuatkan sekitar 200 penumpang. Ini adalah sebahagian daripada usaha menggantikan semua kereta api 1 gerabak dalam laluan ini. Menjelang akhir 2028, laluan LRT Sengkang Punggol ini akan mempunyai 33 kereta api 2 gerabak secara keseluruhan. Ia sekaligus meningkatkan kapasiti untuk memenuhi permintaan penumpang menurut Penguasa Pengangkutan Darat LTA. We will wish to see that the new LRT car would not be as crowded as the now LRT and also more seats. LTA menambah ia akan terus bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan ini iaitu SBS Transit untuk memantau corak penggunaan penumpang dan membuat penyesuaian jika perlu. As part of the replacement for the new train fleet, we will see the expansion of the depot. There could be some disruption to the services in the meantime, and we hope for the consideration of residents in Punggol and Sengkang. Turut menyertai pelancaran kereta api baru ini ialah Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong dan para anggota Parlimen GRC Punggol lain. Pengasas syarikat hartanah Propnex Ismail Ghafur lepaskan jawatan sebagai CEO. Dan Propnex turut umumkan dana jutaan dolar bagi menyokong usaha-usaha ke arah pendidikan. Perinciannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Sempena ulang tahunnya yang ke-100, Masjid Al-Huda melancarkan sebuah inisiatif baharu untuk menyediakan pendidikan agama secara percuma buat masyarakat. Inisiatif yang dinamakan Darul Arifin itu juga diharap dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk para asatiza tempatan. Ia diumumkan dalam majlis sambutan ulang tahun ke-100 masjid itu baru-baru ini. Darul Arifin diwujudkan untuk menyediakan program
pendidikan Islam yang lebih tersusun khususnya bagi remaja yang memerlukan. Dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun. Dan juga ia boleh dijadikan satu detik sejarah dengan sumbangan yang bermakna. Menurut pihak masjid, projek itu dijangka menelan belanja sekitar $20,000 setahun. Sebanyak 40% daripada hasil tajaan untuk acara tersebut akan disalurkan untuk membiayai program-program Darul Arifin. Pihak masjid juga mengalu-alukan sumbangan daripada masyarakat bagi menjayakan inisiatif itu. Bermula sebagai sebuah surau yang dibangunkan di Kampung Tempe pada tahun 1925, masjid itu sudah menjalani beberapa kerja naik taraf. Ini bagi memenuhi keperluan para penduduk di kawasan Bukit Timah dan Gimok kini. Pelancaran ini menjadi simbol sumbangan masjid kepada masyarakat. Bukan sekadar dalam bentuk fizikal tetapi dalam pembinaan insan dan jiwa. Hadiah ulang tahun yang akan terus memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Pengasas bersama syarikat Propnex, Ismail Ghafur melepaskan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif berkuat kuasa hari ini. Encik Ismail bagaimanapun akan kekal menjadi pengerusi eksekutif agensi hartanah yang tersenarai di papan utama Bursa Singapura itu. Propnex menyatakan jawatan CEO kini diambil alih oleh Kelvin Fong. Beliau sebelum ini ialah timbalan CEO Propnex yang berpengalaman dalam operasi dan strategi pertumbuhan syarikat itu. Peralihan kepimpinan tersebut berlaku ketika Propnex meraihkan ulang tahunnya yang ke-25. Tarikh bersejarah itu turut ditandakan dengan beberapa inisiatif masyarakat. Ini termasuk penubuhan dana endowment bernilai $10 juta. Dana itu akan membantu mengukuhkan Yayasan Propnex yang merancang untuk mengembangkan dana itu kepada $25 juta dalam tempoh sedekad. Pulangan daripada pelaburan yayasan itu akan digunakan untuk program-program yang menyokong para pelajar kurang bernasib baik serta pelbagai inisiatif lain dalam bidang pendidikan. We see education as one of the most powerful tools of social mobility. And through this, we want to empower the next generation to rise above their circumstances and reach their fullest potential. 4 syarikat guaman dikenakan tindakan oleh Kementerian Undang-Undang kerana memberi khidmat bagi pembelian hartanah berhubung kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura. Kementerian Undang-Undang menyatakan pihaknya menyokong pengarah perkhidmatan guaman dalam siasatan itu. 24 firma guaman disiasat kesemuanya dengan 11 kes sudah selesai. 2 firma masing-masing diperintah membayar denda $30,000 dan $100,000. Syarikat ketiga pula diberi notis niat mengenakan denda berjumlah $70,000. Menurut Kementerian Undang-Undang, pengarah perkhidmatan guaman turut menegur firma keempat. Seorang peguam turut dirujuk kepada Persatuan Guaman Singapura untuk tindakan disiplin. Boya bijak akan mengawasi perairan Singapura tidak lama lagi. Ia akan mengirim data masa nyata mengenai arus dan ombak kepada Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA). Teknologi canggih ini akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan membolehkan pengurusan trafik secara lebih bijak di semua laluan laut sibuk di negara ini. Menteri Negara Kanan Pengangkutan Murali Pillay berkata cuaca yang tidak menentu meningkatkan risiko di laut, menjadikan teknologi sedemikian penting untuk mencegah kemalangan. Sistem tersebut dijangka dipasang mulai tahun depan. We can complement human capabilities by leveraging technology and innovation to better predict, prevent, and respond quickly to safety hazards and incidents at sea. Safety begins with situational awareness. Technologies such as drones, satellite imagery, and smart sensors, that's something that Wee Kiong spoke about just now, provide data to paint a situational picture, while artificial intelligence, or AI, can assist with the sense-making and support timely decision-making.
Encik Murali berucap demikian di pembukaan Minggu Keselamatan di Laut Antarabangsa. Ia menghimpunkan para pemimpin industri maritim tempatan dan seluruh dunia. Minggu ini juga, Singapura akan menyelesaikan ujian drone pantai ke pantai yang pertama, iaitu menggunakan drone untuk menghantar bekalan ke kapal dan mengambil contoh bahan api dari kapal tangki minyak. Inovasi ini mengurangkan risiko keselamatan serta keperluan kepada tenaga kerja. Saudara, kita ikuti perkembangan di Gaza selepas ini. Para diplomat kanan Kesatuan Eropah EU dijadual membincangkan pilihan tindakan terhadap Israel berhubung perangnya di Gaza. Terus bersama kami untuk laporannya. Terima kasih kerana masih bersama berita. Para diplomat kanan Kesatuan Eropah EU dijadual membincangkan pilihan tindakan terhadap Israel berhubung perangnya di Gaza. Mereka juga sedang menilai satu perjanjian baharu untuk menghantarkan bantuan kemanusiaan ke carikan Gaza. Ini selepas Israel dilaporkan melanggar perjanjian kerjasama antara kedua-dua pihak berhubung hak asasi manusia. Namun hala tuju rundingan itu bergantung kepada sama ada Israel menetapkan janjinya untuk meningkatkan akses kepada bantuan kemanusiaan di Gaza. 2 juta penduduk Gaza kini berdepan krisis kemanusiaan sedang Israel menghadkan kemasukan bantuan. PBB mencatatkan sekurang-kurangnya 875 pembunuhan berdekatan tapak-tapak agihan bantuan makanan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam Rusia dengan tarif tambahan 100% ke atas rakan-rakan dagangnya jika tiada perjanjian damai dengan Ukraine dicapai dalam masa 50 hari. Encik Trump berkata beliau kecewa dengan Presiden Vladimir Putin dan menyangka akan mencapai perjanjian 2 bulan yang lalu. We're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Encik Trump mengumumkan ancaman ekonomi terhadap Rusia dalam satu pertemuan dengan Ketua NATO Mark Rutte. Langkah ini akan menambah lagi sekatan ke atas negara yang sudah menjadi negara paling banyak dikenakan sekatan di dunia dengan sebahagian besarnya disebabkan oleh serangan Rusia ke atas Ukraine. Ini sedang Rusia meningkatkan serangannya ke atas Ukraine ke tahap rekod. Presiden Trump dalam pada itu mengumumkan satu perjanjian baharu dengan NATO untuk membekalkan Ukraine dengan senjata. Rancangan ini menyaksikan negara-negara Eropah membeli senjata Amerika kemudian memindahkannya kepada Ukraine. Kaedah ini sekaligus meringankan beban kewangan Washington. Encik Trump sejak sekian lama mengeluh tentang jumlah yang dibelanjakan Washington untuk membantu Ukraine yang beliau dakwa mencecah sehingga $350 bilion Amerika. This is a very big deal we've made. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Sementara itu, pemimpin Ukraine Volodymyr Zelensky membincangkan isu-isu pertahanan dengan utusan Amerika Keith Kellogg. Beliau juga mengadakan panggilan telefon dengan Presiden Trump. Mereka membincangkan cara-cara serta huraian bagi perlindungan lebih baik daripada serangan Rusia. Presiden Donald Trump berkata beliau terbuka untuk mengadakan rundingan perdagangan dengan EU. Ini selepas beliau mengancam mengenakan tarif lebih tinggi ke atas EU. Pada hujung minggu lalu, Encik Trump mengeluarkan surat yang mengancam untuk mengenakan levy 30% ke atas barangan Eropah. Para pegawai EU memberi amaran tarif itu akan menghalang perdagangan antara Eropah dengan Amerika. China mencatat kadar kelembapan ekonomi lebih perlahan daripada jangkaan pada suku kedua tahun ini. Ini menunjukkan ekonominya lebih berdaya tahan walaupun adanya cabaran tarif Amerika. GDP China berkembang 5.2% pada suku kedua berbanding tempoh yang sama tahun lalu, iaitu lebih tinggi daripada ramalan 5.1%. Namun masih terdapat risiko permintaan yang lemah bagi permintaan domestik selain risiko perdagangan global yang terus meningkat.
Pasukan penyelamat Indonesia menemui 11 orang yang hilang di laut semalam selepas bot yang mereka naiki terbalik dalam cuaca buruk. Para mangsa dilaporkan berenang sekurang-kurangnya 6 jam ke pulau terdekat di Kepulauan Mentawai di wilayah Sumatera Barat. 2 bot dan berpuluh-puluh penyelamat mencari mereka yang hilang selepas bot dengan 18 orang itu terbalik kira-kira 11 pagi semalam. Saudara, sebuah pertunjukan bunga api dan pameran drone yang cukup gah menerangi langit di sekitar Menara Eiffel di Paris sempena sambutan Hari Bastille iaitu Hari Kebangsaan Perancis. Ia disambut setiap tahun pada 14 Julai. Pada sambutan tahun ini, orang ramai berhimpun untuk menyaksikan drone mengelilingi menara ikonik tersebut sambil membentuk perkataan yang bermakna kebebasan, kesamarataan dan perjanjian Paris. Ini sebagai penghormatan kepada moto kebangsaan Perancis serta ulang tahun ke-10 Perjanjian Paris. Sekian saja berita untuk malam ini, saudara. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.